Apakah objek ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada minggu ini. Baik, di awal video tadi, cikgu telah tunjukkan kepada kamu sedikit sedutan berkenaan objek yang terhasil di atas skrin putih ini. Apakah yang kita panggil objek tersebut? Untuk pengetahuan kamu semua, objek tersebut kita panggil sebagai bayang-bayang. Mungkin ada di antara kamu, ini adalah kali pertama mendengar perkataan bayang-bayang. Tetapi cikgu percaya, ramai di antara kamu sudah biasa mendengar perkataan bayang-bayang. Jadi pada hari ini, kita akan buat sedikit aktiviti berkenaan bayang-bayang. Untuk aktiviti ini, kamu perlukan beberapa objek yang sangat penting. Pertama, dalam penghasilan bayang-bayang, kita perlukan sumber cahaya. So, make sure kamu ada lampu suluh ataupun apa-apa lampu yang boleh menghasilkan cahaya. Yang kedua, kamu perlukan skrin putih. Kalau kata rumah kamu tak ada skrin putih, jangan risau. Mungkin kamu boleh cari dinding putih ke atau dinding yang berwarna cerah untuk gantikan skrin putih ni nanti. Okey? Dan yang ketiga, kamu perlukan kotak ataupun apa-apa objek yang tak boleh ditembusi cahaya. Kalau kamu tak pasti objek tersebut boleh ditembusi cahaya ataupun tidak, kamu boleh minta bantuan ibu ataupun bapa kamu ataupun orang yang lebih dewasa untuk mengenal pasti objek manakah yang tak boleh ditembusi cahaya. Okey? Baik. Penyiasatan ni mudah saja. Okey? Apa yang kamu perlu buat adalah, kamu perlu susun skrin putih. Ini cikgu bosingat sikit lah. Sebabnya untuk memudahkan kamu nampak. Okey? Dan kemudian, kita letakkan sumber cahaya di hadapan dengan, berhadapan dengan skrin putih. Okey? So, ni skrin putih. Ini adalah sumber cahaya. Baik. Macam mana kita nak hasilkan bayang-bayang? So, objek yang tak boleh ditembusi cahaya ni tadi, kita letakkan di antara lampu suluh ataupun sumber cahaya dengan skrin putih. Okey? Kemudian, cuba tengok kalau cikgu hidupkan sumber cahaya cikgu, maka kamu akan nampak bayang-bayang terhasil di skrin putih. So, ini adalah yang kita panggil sebagai bayang-bayang. Cahaya, sumber cahaya, dia dipancarkan ke skrin putih, tetapi ada cahaya yang tak dapat nak pergi ke skrin putih sebab dia dihalang oleh objek yang berada di tengah-tengah. So, ni adalah cara bagaimana kita nak hasilkan bayang-bayang. So, samalah macam kamu. Kadang-kadang kamu berada di bawah matahari kan? Matahari ke atas, kamu nampak bayang-bayang kamu berada di bawah. Sebab kamu di antara sumber cahaya dan juga dengan macam skrin putih lah. Tapi dia adalah jalan raya. Okay? So, untuk menghasilkan bayang-bayang, kamu perlu pastikan bahawa sumber cahaya mestilah berada di hadapan tabir. Apa akan berlaku? Cikgu tutup dulu. Cikgu tutup lampu. Kalau kata skrin dekat sini, objek dekat sini, tapi sumber cahaya ni cikgu tukar dekat sebelah tepi. Dia tak berdepan dengan skrin putih. Agak-agaknya lah kalau cikgu onkan switch, cikgu suluh kotak ni, agak-agaknya ada tak bayang-bayang yang terhasil? Okay, kita cuba. Okay. So, skrin kat sini, lampu dekat sini, cikgu onkan. Ada tak bayang-bayang? Okay. Cikgu tutup balik. Okay, kita tukar. Kat sebelah sini pula. Okay, cikgu kena elak sikit ni. Okay. Ada tak bayang-bayang? Okay. Okay, tutup. Ataupun cikgu letakkan dekat belakang objek. Okay, kita nyalakan lampu. Ada tak bayang-bayang? Okay. So, cikgu percaya kamu dah kenal pasti di kedudukan manakah sumber cahaya yang boleh menghasilkan bayang-bayang di skrin putih. Okay. So, untuk menghasilkan bayang-bayang, kena pastikan sumber cahaya berada di hadapan objek dan skrin putih di belakangnya. Okay. Barulah terhasil bayang-bayang.
Okey. Perkara yang kedua, kalau kamu lihat kadang-kala ada bayang-bayang yang saiznya besar dan ada bayang-bayang yang saiznya kecil. Kenapa perkara tersebut berlaku? Okey. Baik. Sekarang kamu lihat dekat skrin putih, kita ada bayang-bayang kotak. Kalau kata cikgu nak besarkan dia, apa yang cikgu perlu lakukan? Mudah saja. Okey. Bila kita gerakkan objek mendekati cahaya, cikgu gerakkan. Okey, nampak tak? Bayang-bayang jadi semakin besar. Semakin dekat objek dengan sumber cahaya, maka semakin besarlah saiz bayang-bayang. Kalau kata cikgu jauhkan daripada sumber cahaya, cikgu gerakkan. Nampak tak? Maka bayang-bayang juga akan jadi semakin kecil. Okey, so itu adalah perkara yang kamu perlu tahu tentang bayang-bayang. Dan juga bayang-bayang dia akan terhasil mengikut bentuk objek. Kalau kata bentuk ni kubus, okey, bentuk segi empat, maka bayang-bayang yang terhasil pun segi empat lah. Kalau kata cikgu tukar, cikgu ada patung mainan kan, cikgu tukar, cikgu letak dekat depan sumber cahaya. Sebab kepala dia pun kotak kan, okey, cikgu angkatlah sikit. Okey. Nampak tak? Maka bayang-bayang dia pun akan bentuk macam patung mainan. Okay. Kalau nak kecil sikit, kita kena jauhkan dari cahaya. Nampak tak? Okay. Kalau nak besar, okay, kita kena mendekati sumber cahaya. Okey, pada minggu ini kita akan bincangkan tentang modul 8 minggu kita untuk minggu yang ketiga. Baik, untuk minggu yang ketiga ni, kita akan mengkaji berkenaan tentang bayang-bayang. Kita tengok modul 3 soalan 1. Rajah di bawah menunjukkan susunan untuk satu penyiasatan yang dijalankan oleh Syamimi untuk mengkaji pembentukan bayang-bayang. So kalau kamu lihat objek dan juga susunannya tadi, sama je macam yang video awal-awal cikgu tunjuk. Kita ada skrin putih, kita ada bongkah kayu dan juga kita ada lampu suluh. Baik, soalannya adalah lukiskan bentuk yang terhasil di skrin apabila lampu suluh dihidupkan. Baik, ingat lagi tak bentuk bayang-bayang yang terhasil di awal video tadi? Cikgu percaya kamu semua masih lagi ingat. Baik, untuk itu kamu perlu lukiskan. Okey, kejap Okey, macam mana bentuk bayang-bayang dia? Bentuknya adalah segi empat sama. So, kamu lukislah pakai pembaris cantik-cantik. Cikgu ni sebab tak ada pembaris. Okay. So, macam inilah lebih kurang. Bentuk segi empat sama. Betul tak macam ni? Cukup tak? Belum lagi. Kamu perasan tak tadi bayang-bayang warna apa? Bayang-bayang warna hitam. Walaupun kotak cikgu tadi warna coklat, ada warna merah, ada warna biru. Tetapi bila bayang-bayang terhasil, bayang-bayang semuanya berwarna hitam. Okey, so kena warnakanlah. Ni cikgu tak boleh lah nak warnakan semua. Kamu kat rumah ada pensel warna kan? So kamu boleh warnakan dia cantik-cantik. Okey, ni lebih kurang lah. Ni cikgu warna macam ni. Kamu warna cantik-cantik tau. Cikgu nak tunjukkan pada kamu bentuknya adalah segi empat dan juga warnanya adalah warna hitam. Okey? Boleh? Bagus. Baik. Soalan seterusnya. Apakah nama fenomena yang berlaku apabila lampu suluh dihidupkan? So ni cikgu dah bagi jawapan dah ni tadi. Apakah nama fenomena yang berlaku? Apa dia? Betul. Fenomena yang berlaku adalah pembentukan bayang-bayang. Okey? Sekejap Turut besar pula. Okey. Pembentukan bayang-bayang. Okey, boleh? Okey, good. B. Pembentukan tempat kosong pada skrin putih berlaku apabila lampu suluh dihalakan ke arah bongkah kayu. Hal ini berlaku kerana cahaya tidak dapat tempat kosong bongkah kayu tersebut. Ini pun cikgu dah bagi jawapan tadi. Okey, pembentukan apa dia? Pada skrin putih. Apa yang terbentuk dekat skrin putih? Bayang-bayang. Okey. Pembentukan bayang-bayang
bayang. Sorry cikgu punya tulisan ni besar sebab kat komputer. Pada skrin putih berlaku apabila lampu suluh dihalakan ke arah bongkah kayu. Hal ini berlaku kerana cahaya tidak dapat apa? Menembusi bongkah kayu tersebut. Sebab cahaya tak boleh nak tembus. Sebab itulah terbentuk bayang-bayang. Okey? Menembusi bongkah kayu tersebut. Okey? Baik. Seterusnya, modul 3 soalan 2. Potong gambar haiwan yang disediakan di dalam kotak di bawah. Kemudian, tampalkan gambar haiwan tersebut di sebelah bayang-bayangnya. Okey, jadi dekat sini ada bayang-bayangan haiwan dan bentuk bayang. Okey, ni gambar bayang-bayangnya. Dan di sebelah bawah, cikgu ada beri pada kamu haiwan-haiwannya. Okay, sekarang kamu kena padankan mana satu haiwan untuk bayang-bayangnya. Ni bayang-bayang haiwan yang mana satu? Ni bayang-bayang haiwan yang mana satu? Kita ada arnab, kita ada singa, kita ada gajah, kita ada kucing, kita ada beruang dan kita ada beruang panda. Okey, baik. Yang pertama ni. Okey. Yang pertama ni agak-agaknya lah bayang-bayang apa? Okey. Yang pertama ni adalah bayang-bayang arnab. So, mana satu arnab? Ni arnab. Okey. So, kamu potong dan kamu tampalkan di sebelah. Okey. Sama kan bentuk dia? Tengok telinga dia dua kan? Sama. Okey. Baik. Kita ikut arah jam. Yang kedua. Agak-agaknya ni. Gambar apa ni? Gambar gajah. Sama tak telinga gajah dengan telinga dia? Tak sama. Singa ke? Tapi singa ada rambut. Kerinting ni tak ada. Okay, yang kedua ni adalah beruang. Betul tak? Betul. Okey, yang kedua ni adalah beruang. Yang ketiga, bayang-bayang haiwan yang mana? Besar, telinganya bulat. Yang kaki dengan tangannya kat sini. Apa dia agak-agaknya? Jawapannya adalah beruang panda. Okey, sama kan? Awak boleh buat perbandingan. Sama ke tak sama haiwan dengan bayang-bayangnya. Okey. Yang keempat, bawah ni. Cikgu rasa ni kenal lah sebab ramai yang bela. Apa dia? Jawapannya adalah kucing. Okey. Tengok telinga dia pun tahu kan kucing. Kenal. Okey. Yang ini lagilah kenal cikgu rasa. Apa dia haiwan yang ada telinga yang besar macam ni? Sampai bayang-bayang dia pun kita nampak telinga dia besar. Apa dia? Jawapannya adalah gajah, kan? Gajah kan ada telinga yang besar. Okey. Dan yang terakhir ni, cikgu rasa ni semua kenal. Apa dia haiwan yang ada bulu dekat muka dia banyak macam tu, besar macam tu kan? Okey. Haiwan ini adalah bayang-bayang untuk singa. Okey, kita cek betul tak? Okey, arnab, beruang, beruang panda, kucing, gajah dan yang terakhir adalah singa. Okey, so cikgu harap kamu betul semua. So, itu saja pada minggu ni. So, cikgu harap kamu siapkan dan bersedia untuk modul 8 minggu keempat. Baik, sebelum cikgu akhiri video pada minggu ini, cikgu nak ajar kamu satu permainan yang berkaitan dengan bayang-bayang. Alatan yang kamu perlukan adalah sumber cahaya dan juga skrin putih lah. Atau kalau tak ada skrin putih, dinding pun boleh. Baik, apa yang kamu perlu buat adalah kamu nyalakan sumber cahaya dan kalau kamu perasan sebenarnya jari jemari kamu ni adalah antara objek yang tak boleh ditembusi cahaya. So, kamu boleh buat pelbagai bentuk untuk menghasilkan bayang-bayang yang menarik menggunakan jari jemari kamu. Kalau cikgu dulu suka buat bentuk haiwan kan. So, kamu boleh letak tangan kamu, kalau besar adjust sikit. Kan? Letak tangan kamu kat depan skrin. Kamu boleh buat bentuk haiwan. Contohlah ni, suruhlah ibu ataupun bapa kamu teka atau abang kamu. So, ni haiwan apa? Kan? Kalau tiba-tiba macam ni, ni haiwan apa? Dan macam-macam lagi bentuk haiwan yang kamu boleh hasilkan bayang-bayangnya menggunakan jari jemari kamu. Jangan lupa cuba.